Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih tuan pengacara majlis yang berusaha, tuan pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang bahagia Tuan Haji Dr. Hasman bin Hassan, yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, pihak urusia dari Jabatan Agama, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni dalam program semarak dakwah Ihya Masjid, ataupun program untuk menghidupkan masjid, yang mana masjid sebagai pusat pembangunan umat Islam, bukan semata-mata sebagai tempat untuk kita solat jemaah, bahkan masjid banyak lagi fungsi sebagaimana yang dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai pusat pembangunan umat Islam, sebagai pusat ilmu, dan segala-galanya yang berkaitan dengan umat Islam dilaksanakan di masjid. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ni saya nak membicarakan tentang tajuk Islam itu mudah. Islam itu mudah, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beza kalau kita kata Islam itu mudah dengan kita kata Islam memudahkan umat dan umat memudahkan Islam. Ada makna yang kadang-kadang mungkin ada sedikit perbezaan. Kadang-kadang orang memudahkan agama dengan cara ikut Al-Quran dan Sunnah. Ada setengah orang mudahkan agama dengan ikut hawa nafsu. Sebab agama ini dia ada dua, la ifrat wa la tafrit. Kita tidak boleh melampau dalam agama, buat ibadat sampai tak ikut Nabi SAW, melampau, ataupun kita terlalu tafrid, cuai dalam agama sehingga kan kita tak ikut apa yang disuruh oleh agama. Okey, yang sebut agama ini mudah ialah Nabi SAW. Nabi sendiri yang sebut, kan? Bukan kita pandai-pandai, kan? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kata innad dina yusr wa la yushaddad din ahadun illa ghalabah. Nabi kata agama ini mudah. Innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walay yushaddad din, Nabi kata, Nabi bagi amaran kepada kita. Nabi kata sesiapa yang memberat-beratkan agama, sesiapa yang menyusah-nyusahkan agama, nanti dia terbeban dengan agama. Nak cerita fitrahnya agama ini mudah, kan? Sehingga kan disebut dalam hadis Imam Muslim, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isma. Aisyah kata radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang Allah bagi pilihan kepada Rasulullah untuk dua perkara. Diberi pilihan kepada Rasulullah dua perkara. Illa ikhtara, melainkan Rasulullah pilih hak paling mudah.
ma lam yakun isma, selagi mana yang mudah itu tidak bawa kepada dosa. Kan? Jadi berdasarkan dua hadis ni memberi kesimpulan kepada kita, agama ini mudah. Agama ini mudah. Kan? Agama tidak menyusahkan umat dia. Yang orang duk rasa beban dengan agama ni tuan-tuan puan sekalian, sebab dia tak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, kita kata setengah orang mungkin dia rasa, ustaz, itulah ustaz, sebelum saya kena Islam ustaz, saya setahun sembahyang 2 kali ya. Raya puasa sekali, raya haji sekali. Kan? Tapi itulah bila saya belajar, rasa nak sembahyang 5 kali ustaz dalam sehari. Rasa tak mampu ustaz. Dulu nak pergi sembahyang raya pun tak ada. Kan? Dia rasa beban. Padahal kalau dia belajar betul-betul 5 waktu sehari semalam, bukan waktu yang sama. Maksudnya subuh 2 rakaat, zuhur pula kan, zuhur pula baru sembahyang 4 rakaat. Lepas zuhur nak boleh jumpa asar 2 jam setengah pula jumpa asar. Dari asar nak jumpa maghrib 2 jam setengah maghrib. Sejam 10 minit baru jumpa isyak. Dari isya nak jumpa subuh, lebih kurang belah-belah jam kok. Kan? Nak cerita kepada kita tuan-tuan puan sekalian, agama ini mudah jika kita faham. Okey. Malam ini secara praktikalnya saya nak bawa satu ayat. Kan, nak cerita bagaimana agama memberi gambaran mudahnya dalam pengamalan jika kita faham apa yang Allah cerita. Kadang-kadang kita boleh bandingkan dengan amalan yang diamalkan dalam masyarakat. Okey. Contoh ni, saya nak petik satu ayat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Nanti tuan-tuan boleh rujuk nanti. Okey, saya baca dulu ayat ni dan saya terjemah dulu secara umum. Dan kita boleh tengok apa yang disyarahkan oleh ulama tafsir, dan kita nak relate, kita nak tengok dengan keadaan yang kita lakukan sekarang. Nak tengok betapa agama memudahkan kita dan kadang-kadang kita disusahkan dengan adat yang ada dalam masyarakat kita. Okey, saya baca dulu dan kita tengok terjemahan nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata, wahai orang yang beriman, apabila kamu nak mendirikan salat, basuhlah muka kamu, basuhlah tangan sampai ke siku, sapulah kepala, basuhlah kaki sampai ke buku lali. Okey. Kemudian Allah sebut lagi, wa in kuntum junuban, jika kamu berjunub,
keluar mani ataupun kering daripada haid dan nifas, fatahharu, maka hendaklah kamu mandi, maksud mandi wajib. Wa in kuntum marda, Allah kata sekiranya kamu sakit ataupun kamu berada dalam perjalanan ataupun kamu dengan sebab kamu buang air besar ataupun air kecil ataupun dengan sebab persentuhan dengan wanita, falam tajidu ma'an, dan tak jumpa air, fatayammamu sa'idan tayyiba, Allah kata hendaklah kamu bertayamum menggunakan sesuatu yang berada di atas permukaan bumi yang bersih. Famsahu biwujuhikum, sapulah wajah kamu, sapulah kedua tangan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum, Allah kata apa yang Allah kehendaki sebenarnya Allah kata bukan nak menyusahkan kamu, tetapi walaki yuridu liyutahhirakum, dan apa yang Allah nak ialah Allah nak membersihkan kamu dan Allah nak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Itu gambaran tuan-tuan sekalian berkaitan dengan ayat ni. Ayat ini terkenal dengan ayat wuduk, mandi wajib dan tayammum. Okey, 3 perkara ni. Okey, tadi saya sebut tadi tentang 2 hadis yang kita baca, nak cerita agama ini secara fitrahnya mudah. Okey, dan yang kedua, Aisyah sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila diberi 2 pilihan oleh Allah Taala, baginda akan pilih yang paling mudah selagi mana dia tidak bawa kepada dosa. Okey, kita cuba tengok secara praktikal ayat yang kita baca ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, okey, berkaitan dengan wuduk, Allah menyebut wahai orang yang beriman. Biasanya ayat orang yang beriman ni ayat Madinah lah, dan surah Al-Maidah ni memang turun kat Madinah kan, ayat yang banyak berkaitan dengan ibadat. Allah sebut iza kuntum ila salah, bila kamu nak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, Allah sebut 4 perkara kan. Yang pertama basuh muka, yang kedua basuh tangan sampai ke siku, yang ketiga sapu kepala, yang keempat basuh kaki sampai ke buku lali. 4 perkara sahaja wuduk kan. Lepas tu mai mana yang kita kata pak basah 2 kering kan. Kalau belajar kat pondok tu tok guru kata cuba hampa teka pak basah 2 kering pada dia kan. Pak basah 2 kering ni wuduk lah. Pak basah tu 4 yang Allah sebut. 2 hak kering tu yang pertama niat, sebab Nabi kata innamal a'malu binniyat. Dalam hadis Sahih Bukhari Nabi kata sesungguhnya amalan berdasarkan niat ataupun bermula dengan niat. Jadi yang pertama niat, lepas tu basuh muka, sampailah yang kelima, yang keenam tertib kan. Hak kita dok belajar tertib lah. Maksudnya tertib ni nak cerita kena ikut susunan. Tak boleh basuh tangan sampai ke siku dulu, lepas tu basuh muka. Walaupun matlamat nak basuh ya, tujuan nak basuh ya, tetapi tak, kena ikut turutan yang Allah sebut. Jadi ikut turutan itu disebut sebagai tertib. Okey, ini kita sebut secara asas tentang wuduk kan. Mungkin kita kata yang sempurna berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam bab wuduk. Ada beberapa hadis yang cerita tentang cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Osman bin Affan dia pernah tunjuk satu cara kan. Mula-mula dia basuh tangan, lepas tu dia berkomok masuk air dalam hidung sekali, lepas tu dia basuh muka, lepas tu dia basuh tangan sampai ke siku, lepas tu dia sapu kepala sekali dengan sapu telinga, last sekali dia basuh kaki sampai ke buku lagi kan. Kalau kita belajar cara mazhab kan, mula-mula sunat baca bismillah, lepas tu niat kan, lepas tu basuh tangan, lepas tu pada berkomok masuk air hidung, semua sama kan. Last sekali basuh kaki, lepas tu sunnah kita berdoa
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi bila bincang semua tu, sebahagiannya diletak sebagai rukun, sebahagiannya diletak sebagai sunat. Kan? Okey. Yang saya nak sebut di sini ialah bagaimana praktikal yang Allah sebut ni. Mungkin keadaan biasa tuan-tuan sekalian, dengan kemudahan kita mewah dengan ayat ni. Kan? Mewah. Kalau setakat kita nak buat 4 ni, kita boleh tambah lagi. Basuh tangan dulu, berkomok dulu. Kan? Tak ada masalah ayat kita. Banyak. Tetapi 4 ini, bila ayat ini turun kepada orang Madinah, Madinah ni tengah-tengah padang pasir, nak cari ayat cukup susah. Nak kena pergi cari lembah dulu, kawasan kampung sikit seperti Quba. Quba dulu pada zaman Nabi, dia kawasan yang kebun kurma, dia ada telaga. Kawasan tu ada ayat. Kawasan lain mana ada? Padang pasir nak cari ayat kat mana? Jadi Allah sebut ni nak cerita paling minima wuduk yang sah 4 ni dah sempurna. Kalau kita nak relevankan hak sekarang ni, kan, saya ambil contoh 2 tempat yang kita boleh praktik. Kan, ramai orang kita pergi umrah. Pengalaman saya tuan-tuan sekalian, ada kawan-kawan kita pergi umrah, perjalanan dari KLIA sampai ke Mekah tak timbul isu untuk sembahyang atas kapal terbang. Kan, kalau kapal terbang pukul 3 petang KLIA, kita boleh sembahyang jamak siap dah. Kan? 3 petang tu, kalau musim panas sampai Jeddah 5:30 petang. 5:30 petang tak maghrib lagi. Masa jadi panjang sebab kita beza 5 jam. Mekah dia lambat 5 jam. Sampai 5:30 petang dekat Jeddah, nak sembahyang Zuhur Asar jamak takhir pun dan. Kalau musim panas lah. Kalau musim sejuk, pukul 5 petang tu dah masuk maghrib lah. Kalau musim panas, 7 malam tu baru masuk maghrib. Kan beza. Okey. Yang timbul isu, pengalaman saya duk tengok jemaah perjalanan balik dari Jeddah nak balik ke KLIA. Masa tu kita jadi cepat masa kita. Kan, merentasi masa. Kan, seolah matahari kita dari barat nak ke timur, matahari mai betul kita. Jadi cepat. Sampaikan atas kapal terbang waktu subuh lebih kurang setengah jam je. Pendek. Yang biasanya kalau kita kata sekarang ni subuh, kan, subuh ada jam ni. Tak ada. Mana? Dak jam yang hak waktu tu, kan, 5.50. Oh, lindung dengan banner 5.50, matahari naik pukul 7 lebih kurang sejam 15 minit, sejam 20 minit waktu subuh dekat Malaysia. Kan, kalau maghrib kita ni sejam 10 minit lebih kurang nak masuk isyak. Kan, atas kapal terbang kadang-kadang kita nak kena semayang maghrib, isyak dan subuh, 3 waktu atas kapal terbang. Kan, kadang-kadang kita tengok jemaah kita tak semayang atas kapal terbang atas alasan tak apalah ustaz, nanti kami qada lah dekat KLIA. Oh, alasan. Kan, ni hak jadi ni turun-temurun sebenarnya. Dulu saya ingat masa zaman saya kecil-kecil dulu, orang tetua kita ni kadang-kadang dia suka qada semayang. Kalau dia pi bendang waktu pagi nu, dia balik lepas asar, Zuhur Asar dia dah balik rumah pun dia semayang Zuhur qada. Padahal qada semayang tuan-tuan sekalian dengan sengaja telah melakukan dosa besar. Qada tak padan. Kan, itu kita tak bincang lagi. Qada ni solat ada tak? Qada solat ni itu belum kita bincang lagi. Qada puasa memang dah ada. Hak qada solat ni ada ke tak ada? Kan, walaupun jumhur ulama kata ada, tetapi qada ini belum tentu boleh cover, boleh ganti semayang yang ditinggalkan dengan sengaja. Jadi alasan untuk atas kapal terbang tuan-tuan sekalian, nak cerita Islam ni mudah. Setakat wuduk buat 4 ni, Allahu Akbar, boleh buat sangat tuan-tuan sekalian.
Tak ada alasan lah. Kan, ustaz, payah ustaz, ni nak ambil ayak, lepas tu nak komok, nak luah kat mana? Allahu Akbar. Dia boleh fikir, kan, bila penceramah kursus umrah kata, okey, kita boleh ambil wuduk, duduk dekat kosyen kita. Tak payah pergi bilik ayak. Sebab satu bilik ayak untuk 400 jemaah. Mana nak dan cover? Kan? Kadang-kadang kita duduk dalam bilik ayak, datang kapal terbang tu, barulah nak buka selok, orang ketuk pintu dah. Oh, kan? Kadang-kadang nak keluar sangat, masuk semula. Sebab apa orang dah ketuk pintu? Kan? Jadi setengah tu dia fikir, penceramah kata bawa yang spray tu, aku nak spray dalam mulut macam mana? Nak komok macam mana? Nampak sangat dia tak belajar cara yang Allah sebut dalam ayat ni. 4 perkara sahaja wuduk. Kalau setakat guna spray tu, mungkin kecil sikit pada botol ni, dia boleh sembuk muka, dia boleh gosok je, dia basuh. Kan? Sembuk pula atas tangan bagi mengalir ayak lah. Dia tak boleh lah setakat, sebab dia kena beza 4 perkara ni, 3 basuh, 1 sapu. Basuh ni menggunakan ayak yang banyak. Sapu ni kita sembuk ayak atas tangan, sapu atas kepala, dia nama sapu. Yang basuh mesti kena basuh. Dan basuh pula dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan mesti kena gosok. Kan? Hak tu kita boleh buat. Jadi nak cerita kemudahan atas kapal terbang, kadang-kadang tak timbul isu pun untuk orang tak solat. Tetapi tengok bila Nabi kata walai yushaddadin ahadun illa ghalaba. Sesiapa yang memberatkan agama, nanti dia akan terberat, dia akan terbeban dengan agama. Last kali dia tak semayang. Kan? Balik haji, balik umrah dengan pakai serban, dengan pakai kepiah, dengan jubah hitam makcik-makcik kat belakang, dah tak semayang. Allahu Akbar. Atas alasan susah nak wuduk. Kan? Padahal dalam ayat ni 4 perkara ni sahaja wuduk. Saya yakin kita boleh buat semua setakat nak sembuk. Kalau setakat nak masuk bilik ayak, 4 perkara ni dengan kita guna hak pipe dalam bilik ayak, dalam flight tu, Allah mudah-mudah aja sat dia. Mungkin nak timbul isu basuh kaki. Kan? Basuh kaki ni kadang setengah orang dia kata, ustaz, itulah basuh kaki ustaz, hak tu guna ayak banyak. Kalau nak sembuk macam mana? Okey, untuk basuh kaki, tuan-tuan puan sekalian, kita boleh belajar al-mashu 'alal khuffain. Sapu di atas token. Khuf ni asalnya perkataan tu maksudnya sapu di atas kulit, stokin kulit. Kan? Tetapi dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi sebut ada hukum al-mashu 'alal jawrabain, sapu di atas stokin. Maksudnya dengan kita pakai stokin, dia boleh cover untuk tak basuh kaki. Tu kena belajar tambah lah. Kan? Maksudnya kaedah dia, semasa dekat KLIA ataupun dekat rumah kita boleh ambil wuduk macam biasa, basuh tangan macam biasa, basuh kaki apa semua sekali. Lepas basuh kaki, kita pun pakai stokin. Okey, lepas kita batal wuduk, tuan-tuan sekalian, kita ambil wuduk, sampai giliran nak basuh kaki, tak payah buka stokin, tak payah buka khuf, memadai kita sapu di atas kaki. Bukan tapak kaki ya, tapak kaki kat bawah, ni sapu di atas. Nak cerita agama mudah. Maksudnya bila kita belajar, Allahu Akbar, mudahnya agama. Tetapi bila kita tak belajar, Allahu Akbar, kita rasa macam payah. Okey, mudah kat mana? Mudah apabila kita mengenali sunnah Nabi SAW. Nabi ajak cukup mudah. Sapu di atas khuf, cara wuduk. Maksudnya bila tak ada wuduk, nanti kita akan belajar kaedah tayamum macam mana. Nak cerita agama mudah. Kan? Sebab itulah sunnah nak mengajar tentang kemudahan dalam agama. Sebab tu Nabi kata inna dina yusrun, agama itu tabiatnya mudah. Okey, itu satu situasi. Situasi yang kedua, dulu saya ada pengalaman dekat hospital Tuanku Fauziah. Masa tu isteri saya masuk ward, masa mengandung anak yang kedua. Sebelah katil isteri tu ada seorang makcik. Makcik ni
Kalau tengok pakaian dia, kita nampak macam ustazah sebab dia pakai tudung labuh. Anak-anak dia semua mai hak pakai kepiah dengan tudung labuh. Maksudnya kita yakin makcik ni keluarga dia keluarga orang ngaji agama. Bila masuk waktu zuhur, jadi saya pun jaga isteri lah dari waktu zuhur sampailah dekat maghrib. Saya tengok makcik ni macam dia tak sembahyang zuhur. Jadi saya pun mungkin bersangka baiklah, mungkin dengan dia tahap uzur dia, mungkin dia jamak solat. Orang sakit boleh jamak solat. Jamak tu jangan jamak qasar pula, sebab kita bukan musafir, kan? Jamak ni dia panggil jamak tamam, kan? Maksud orang sakit nak ambil wuduk susah, dia boleh jamak takdim buat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dalam waktu zuhur, ataupun jamak takhir zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, jamak tamam. Kalau kita musafir dia panggil jamak qasar, zuhur 2, asar 2. Jadi saya pun bersangka baik, rasa makcik ni mungkin dia jamak kot. Sampai hampir ke waktu maghrib, nampak macam tak solat juga. Jadi saya tanya dia, kan, sebab nampak dia boleh masuk bilik ayak, maksudnya dia sihat. Dia kalau pesakit, kalau boleh masuk bilik ayak, sihat lah tu. Maksudnya sihat cara orang sakit lah. Kalau orang sakit tak boleh masuk bilik ayak, memang doktor akan masukkan tiup dalam kemaluan untuk saluran kencing. Maksudnya dia akan kencing atas katil tu lah, ayak kencing akan sentiasa keluar. Hak tu orang yang tak boleh pergi bilik ayak dah. Makcik ni boleh bangun pergi bilik ayak. Jadi saya tanya dia, kata makcik, dalam sembang cara biasa lah, sembang banyak lah, cuma hak bab solat tu, kata makcik, saya duk tengok dari tadi nampak macam makcik tak solat zuhur lagi, makcik jamak ke? Dia kata tak jamak, memang makcik ingat nanti sihat nak balik qada kat rumah lah. Itu teruk orang yang kita rasa faham agama, dia boleh fikir sihat nanti balik qada kat rumah. Saya tanya dia, sebab apa makcik nak qada kat rumah nampak sihat? Dia kata tu lah makcik rasa susah lah nak ambil wuduk. Padahal dia boleh masuk bilik ayak banyak kali lah, dia rasa susah nak ambil wuduk. Jadi saya pun kata lah, makcik rasa wuduk mudah aja, kan? Makcik ambil hak rukun je. Dia kata boleh ke rukun? Ya, boleh rukun. Makcik basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki, kan? Lepas tu dia kata tu lah makcik rasa susah lah nak basuh kaki sebab makcik tak boleh tunduk, makcik sakit. Kata makcik boleh basuh kaki mungkin hak mula-mula, lepas tu pakai stokek. Bila dia tahu kaedah tu, dia tahu rupanya mudah je. Dia duk faham bila ambil wuduk nak kena basuh tangan, berkomok, basuh muka apa semua ni, dia rasa macam susah. Padahal kaedah tuan-tuan sekalian yang Allah cerita dalam ayat ni, orang sihat boleh buat, apatah lagi orang sakit. Masih orang sakit pak ni boleh buat dengan mudah, tak ada alasan, kan? Tak ada alasan. Maksudnya kalaulah orang tu dia tak boleh nak pergi bilik ayak, anak yang sihat boleh tolong ambil wuduk dekat ayah dia, dekat mak dia yang sakit, kan? Kaedah yang mudah, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Nak cerita itu dua situasi yang kadang-kadang kita tengok masyarakat kita boleh tinggal solat dengan sengaja atas alasan tak boleh ambil wuduk. Allahu Akbar. Dengan kesan tak faham tentang pengambilan wuduk secara mudah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 6 surah Al-Maidah ni, menyebabkan dia tinggal solat dengan sengaja. Dia telah melakukan satu jenayah yang besar, sehingga kan para sahabat pada zaman Nabi menganggap tak ada dosa yang boleh menyebabkan seseorang terkeluar dari Islam melainkan meninggalkan solat. Sebab tu mazhab Hambali agak keras dalam isu ni. Meninggalkan solat menyebabkan orang terkeluar dari Islam. Sebab Nabi dah sebut dah. Nabi kata al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus salat.
perjanjian kami orang yang beriman dengan orang kafir ialah meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Seolah-olah orang solat beriman. Orang tak solat dekat dia dengan kekufuran, iaitu dekat dia dengan kafir. Muslim muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu sepintas lalu berkaitan dengan wudu. Kan nak cerita 4 perkara yang dinyatakan dalam ayat ini, situasi ataupun keadaan-keadaan tertentu sesuai untuk kita beramal dengan cara yang ditunjukkan. Tetapi dalam keadaan biasa ikutlah cara Nabi yang sepenuhnya. Kan? Cara Nabi sepenuhnya basuh tangan, berkomok, masuk air dalam hidung, basuh muka, kan, basuh muka, lepas tu basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala. Tengok ayat ni Allah kata apa? Wamsahu biru'usikum, sapu kepala. Allah tak kata sapu rambut. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab apa Allah kata sapu kepala? Sebab ada manusia tak ada rambut kat kepala. Kan, kalau kata Allah kata sapu rambut, dia nak cari rambut kat mana? Dia dah botak. Kan? Dia botak, kan, setengah tu dia rambut duk hujung kat tengkuk rambut dia. Kan? Macam mana? Jadi dia sapulah. Kan? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi tunjuk cara sapu wuduk, sapu kepala. Kan? Sapu sampai ke belakang, lepas tu undur balik, lepas tu Nabi terus sapu telinga. Kan? Itu kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Perkara yang kedua berkaitan dengan mandi wajib. Semua pandai belaka dah ni, kan, bukan kata tak pandai, kan. Mungkin hak tak kahwin lagi mungkin tak pandai lah. Cuma kita mungkin boleh muhasabah. Kan? Mungkin boleh muhasabah, tengok bagaimana cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam Al-Quran Allah kata wa in kuntum junuban, sekiranya kamu berjunub dengan sebab persetubuhan, keluar mani ataupun kering dah haid ataupun nifas, fattaharu, Allah kata kena mandi, wajib mandi. Nak cerita mandi ni, ada mandi wajib, ada mandi sunat. Keadaan biasa ni mandi sunat lah. Kan, bila keadaan berjunub ni hukum dia wajib mandi. Kan, wajib mandi. Okey. Dalam hadis ada 2 riwayat daripada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah cerita, Maimunah pun cerita radhiyallahu anhuma. Kan, cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat simple dan sangat menjimatkan ayat dan sangat cepat. Kan, kadang-kadang kita tengok orang Melayu kita lah, kalau kata Khamis malam Jumaat tu kira masa tertentu lah, pagi Jumaat pakai nak mandi wajib belaka lah, seolah malam tu orang kata apa? Malam sunat ustaz. Padahal sunat tak kira malam. Kan, sunat tak kira malam, maksudnya malam bila pun persetubuhan suami isteri sunnah, tak kira malam. Ni orang kata ustaz ni malam Jumaat ustaz kena ceramah jangan lama sangat sebab malam Jumaat ni, sebab janji dengan bini ni buat reminder siap dah. Tak, malam ni malam Khamis pun sunat, pagi esok mandi wajib. Kan, tak, contoh kan. Okey, dalam hadis Nabi nak cerita cara mandi wajib yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup mudah. Cukup mudah. Nak cerita agama ni mudah. Kalau kata berdasarkan cerita Aisyah dan cerita Maimunah, rasa 5 minit siap mandi. Siap. Ni tudung mandi sampai setengah jam. Kan, orang kata mentang-mentang baru kahwin. Kan, orang kata padan pom elektrik melamun 3 kali ganda baru kahwin. Kan, sebab apa? Mandi sunat 2-3 cebok ya. Mandi wajib sampai 30 cebok. Kan, 30 cebok. Sebab apa? Nak basuh kok ni sikit, wuduk pula, lepas ambil wuduk batal pula. Kan, lepas tu ambil wuduk batal pula. Tak 30 cebok macam mana? Kaedah Nabi tunjuk tak perlu nak kira batal wuduk selepas ambil wuduk. Kan, cuba kita tengok. Okey, Aisyah radhiyallahu anha ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak mandi wajib,
baginda mulakan dengan basuh tangan. Lepas basuh tangan, baginda akan basuh kemaluan depan dan belakang terlebih dahulu. Awal-awal itu basuh kemaluan dulu, depan dan belakang. Lepas basuh kemaluan, baginda akan ambil wuduk. Ada dua riwayat ni. Satu riwayat ambil wuduk tu seolah wuduk untuk solat. Riwayat satu lagi ambil wuduk tanpa basuh kaki, sebab basuh kaki last kali. Ada dua riwayat berbeza sikit dekat situ. Ambil wuduk, lepas tu baginda akan ambil air akan tepuk-tepuk atas kepala dia 3 kali. Lepas tu baginda akan ambil air juruh ke seluruh badan. Siap je sebenarnya, 5 minit hingga 10 minit siap dah. Kan? Kadang-kadang hak kita praktik ni tuan-tuan sekalian, nak cerita kadang hak jadi yang lambat sampai ayat jadi pembaziran, yang disebut dalam hadis yang sahih, Nabi berwuduk dengan 1 cupak air. Mandi wajib 4 cupak hingga 5 cupak. Kan? Dia kalau satu cupak air ni lebih kurang 1 botol inilah, lebih kurang 1 botol ini. Kan? Maksudnya 1 botol ini boleh wuduk dah. Kan? Boleh wuduk dah. Jadi nak cerita mandi wajib yang berlaku dalam masyarakat kita kadang-kadang jadi lambat sebab apa? Kadang-kadang orang persoalkan, Ustaz, kalau kita ambil wuduk awal Ustaz, sagi mandi tersentuh kemaluan, batal pula. Kita katalah, kan Nabi ajak basuh kemaluan peringkat awal, lepas tu ambil wuduk. Lepas tu kita katalah, dah lepas wuduk hampir sentuh kemaluan, buat apa? Oh kan? Dia kata itulah tersentuh tak batal, yang sentuh sengaja tu baru batal. Kan? Setengah tu dia kata, rasa tak puas nak kena sentuh pula, basuh pula. Kan basuh peringkat awal. Kan? Peringkat awal kan basuh kemaluan depan dan belakang. Lepas tu baru wuduk. Kan? Maksudnya kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, sampaikan mandi wajib pun Nabi tunjuk cara. Kan? Dan kaedah yang mudah, yang kadang-kadang sampaikan orang kata, oh sak-sak nah, aku nak mandi wajib. Kadang nampak macam berat, nampak macam susah. Saya pernah tengok satu penganjuran kursus mandi wajib. Dia buat pukul 9 pagi sampai 12.30 hari. 3 jam setengah untuk kursus mandi wajib. Allahu Akbar, lamanya. 3 jam setengah kursus. Padahal kalau baca hadis Nabi pasal mandi wajib dengan kita cerita secara praktikal, sekali dengan tunjuk mandi, asa sat je. Kan? Nak cerita sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi sangat memudahkan. Kan? Jika kita faham apa yang Nabi tunjuk. Okey, kemudian isu yang seterusnya. Kemudian Allah sebut wa in kuntum marda. Allah kata bila kamu sakit, aw ala safarin, ataupun berada dalam perjalanan, ataupun dengan sebab buang ayat besar ataupun ayat kecil. Kan? Nak cerita batal wuduk lah. Kan? Bila buang ayat besar, buang ayat kecil ni batal wuduk lah. Ataupun yang keempat Allah sebut aula mastumun nisa. La mastumun nisa ni dibaca dengan 2 qiraat. Dan 2 qiraat inilah menyebabkan 2 pandangan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada 2 pandangan berkaitan dengan persentuhan suami isteri. Semasa Imam Syafi'i berada di Iraq, qiraat yang hak kita baca ni, aula mastumun nisa, la masa ni, kalau tengok terjemahan ulama tafsir, maksud dia persetubuhan. Suami setubuh isteri baru batal. La masa maksudnya lil mubalaghah, maksudnya suami sentuh, isteri sentuh, pakak lawan sentuh. Jadi itu seolah bahasa sindiran lah. Maksudnya tu suami ganah, laki ganah, maksud suami isteri sama-sama ganah ni, pakak sentuh lawan geram belakang ni. Tu dia panggil bahasa sindiran kepada jima'.
ataupun bahasa sindiran kepada persetubuhan. Jadi Imam Syafi'i ketika di Iraq dengan qiraat yang kita baca ni, Imam Syafi'i kata suami sentuh isteri tak batal wuduk. Ini pandangan pertama mazhab Syafi'i. Dia panggil qaul qadim. Qaul qadim. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dan Imam Syafi'i meninggal di Mesir, kubur dia di Mesir, di Masjid Syafi'i. Sebelah masjid itu adalah maqam Imam Syafi'i. Saya pun pernah pergi dah sana. Okey, semasa di Mesir, qiraat orang Mesir baca au lamastumun nisa. Lamasa, la hak kita baca ni dua harakat, la mak asli. Qiraat dekat Mesir, la tu baca dengan satu harakat. Maksud dia au lamastum nisa, atau dengan kamu sentuh isteri. Jadi pandangan yang kedua, Imam Syafi'i menyatakan suami sentuh isteri batal. Pandangan ini yang masyhur dekat Malaysia. Orang Arab seperti di Yaman yang mazhab Syafi'i, depa pakai pandangan pertama mazhab Syafi'i. Depa mazhab Syafi'i. Orang Mesir yang bermazhab Syafi'i, depa pakai pandangan pertama mazhab Syafi'i, sentuh isteri tak batal. Kita dekat Malaysia masyhur dengan pandangan kedua mazhab Syafi'i yang kata sentuh batal. Kan? Maksudnya mana-mana pandangan pun boleh je. Saya terlibat dengan kursus haji, anjuran tabung haji. Kita perikat tabung haji, memang kita cerita dekat jemaah. Dua pandangan ni boleh praktik di Mekah. Dulu kita duk kata dulu taklid mazhab Hambali. Ingat Tok Wan kita dulu, mak ayah kita dulu bila pergi Mekah belajar cara mazhab Hambali. Kan? Bila tersentuh suami tersentuh isteri tak batal sebab ikut mazhab Hambali. Rupa-rupanya dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan yang menyatakan sentuh isteri tak batal wuduk. Itu baru pandangan ayat, belum lagi kita ambil kira pandangan melalui hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Aisyah cerita, kana Rasulullah SAW yuqabbilu ba'da nisaihi summa kharaja ila salah wa lam yatawadda. Aisyah kata Rasulullah SAW akan mencium isteri dia, kemudian pergi solat dan baginda tak ambil wuduk. Hadis yang sahih. Hadis ini timbul sabab urut dia dikatakan ada sebahagian sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum berpandangan dengan qiraat au lamastumun nisa. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang berijtihad kalau suami sentuh isteri batal. Bila Aisyah dengar pandangan-pandangan sahabat-sahabat Nabi yang lain, jadi Aisyah macam pertikailah. Aisyah kata macam inilah, aku lebih tahulah sebab aku isteri Nabi. Faham maksud saya? Aisyah cerita dalam hadis tu, nak cerita aku isteri, nak cerita Rasulullah bila nak pergi solat, dia kucuk dulu sebahagian isteri dia dan masuk dalam masjid semayang tanpa baginda ambil wuduk yang lain. Kan itu dalam hadis. Tetapi saya rasa isu ni, kalau tuan-tuan duk amai lama dah batal wuduk, tak apalah, batal lah. Batal ambil semula. Kan? Ambil semula dapat pahala kan? Kan? Cuma yang ambil pandangan tak batal, maksudnya tak ada percanggahan apa? Maksudnya masih dikira ada qiraat yang sebut tak batal, tambahan dikuatkan dengan sunnah Nabi SAW dengan apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Bila empat perkara tu, sakit, berada dalam keadaan dalam perjalanan, batal wuduk sebab buang air besar, air kecil. Yang keempat sebab persentuhan suami isteri ataupun sebab persetubuhan suami isteri. Empat perkara tu, maksudnya empat perkara tu jika tak ada wuduk, lalu Allah kata falam tajidu ma'an, bila nak ambil wuduk tiba-tiba air tak ada, tiba-tiba air tak ada, kan, macam mana kan? Lalu Allah sebut fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah bertayamum
menggunakan sesuatu yang berada di atas permukaan bumi. Sa'ida, dalam kamus dia kata apa? Sa'ida ni masa'ida alal ard, sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Biasanya tanah, biasanya debu, jenis-jenis macam tu lah kan. Kita jangan nampak keadaan Malaysia je. Kita mungkin dekat kawasan Fekra ni, mungkin kita tepuk dekat tanah mana pun ada debu. Orang duduk tepi laut atas pasir, dia nak ambil uduk dengan ayat laut, dia ada terluka. Sebab dia sakit. Allah sebut awala apa dia marda, sakit. Mungkin sakit tu terluka dekat kawasan wuduk. Tak boleh. Luka kena ayat laut, pedih tu, kan sakit tu. Kan sebab masin tu. Kan. Jadi Allah kata fatayammamu sa'idah, hendaklah kamu bertayamum dengan tepuk menggunakan sesuatu yang berada di atas permukaan bumi. Duk atas bukit, tepuk atas bukit. Duk dekat kawasan tanah gambut, cuma hitam muka lah. Tanah gambut kan hitam kan. Orang atas pantai, pantai lah. Orang yang atas salji, salji lah kan. Salji ni bila air boleh beruduk, tetapi masalahnya dia sakit kan. Kawasan salji nak pergi cari tanah kat mana? Faham maksud saya kan? Maksudnya sa'idan itu bukan semata-mata maksud dia tanah, maksud sesuatu yang berada di atas muka bumi. Sebab ayat Al-Quran ini turun untuk semua umat seluruh dunia, bukan kita Malaysia saja, bukan negara Arab je yang tanah pasir atau maksudnya debu ada atas. Ada negara tak ada debu kan. Kemudian Allah sebut famsahu biwujuhikum, hendaklah kamu sapu muka kamu, wa aidikum min, dan dua tangan. Sapu muka dan dua tangan. Okey, dua tangan ini mungkin orang akan tanya, ustaz, dua tangan ni sampai ke siku ke dua tangan saja? Sebab ayat wuduk Allah sebut wa aidiyakum ilal marafiq, basuh dua tangan sampai ke siku. Allah sebut ilal marafiq, sampai ke siku. Sampai ayat tayamum Allah tak sebut sampai ke siku. Allah sebut dua tangan je kan. Sebab tu dalam pak mazhab ni ada pandangan-pandangan mazhab kata sapu untuk tayamum ni hanya muka dan tangan dia. Dalam mazhab Syafi'i kata sapu muka dan sapu tangan sampai ke siku kan. Ada dua pandangan di situ kan. Adalah perbezaan hadis yang berkaitan. Cuma zahir ayat ni tuan-tuan puan sekalian, sebenarnya Allah sebut dua tangan je, Allah tak kata sampai ke siku kan. Jadi ustaz nak amai hak mana ustaz? Tu nak kena tengok pula kan. Mungkin selama ni kami dah tayamum lama dah kan, memang sapu tangan sampai ke siku. Okey, memanglah itu kita kata ada sudut kebenaran. Memang sama-sama ada hujah sebenarnya dalam isu ni kan. Sama-sama ada hujah. Cuma nak sebut di sini ialah persamaan untuk tayamum memang dua tempat tu kan, muka dan tangan. Cuma yang khilaf tangan sampai ke siku ataupun tangan sahaja. Okey, ada contoh disebut dalam hadis yang berkaitan dengan tayamum kan. Mungkin saya boleh sebut dekat sini. Okey, yang jadi khilaf ni tuan-tuan sekalian, kalau hadis Ammar bin Yasir, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, jelas maksudnya tayamum ni. Kalau hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ammar bin Yasir cerita cara Nabi tunjuk tayamum ni sekali tepuk ya. Sekali tepuk, sapu muka, terus sapu dua pergelangan tangan, selesai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, dalam pandangan mazhab Syafi'i yang menyatakan dua kali tepuk tu mai ikut mana? Okey, ada hadis. Okey, hadis dia hadis riwayat Ad-Darqutni. Cuma hadis ni dia riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Ibnu Umar sandarkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tayammum darbatan, tayamum dua kali tepuk.
Tepuk yang pertama sapu muka, tepuk yang kedua sapu tangan sampai ke siku. Okey. Hadis ini kalau tengok dari sudut sandaran dia ataupun status dia, okey, kita boleh tengok status hadis tu telah disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani. Imam Ibn Hajar ni dia mazhab Syafi'i. Dia susun kitab Bulughul Maram. Dalam kitab Bulughul Maram dia sebut macam mana? Dia kata wasahhahal a'immatu waqafahu. Dia kata ulama hadis mensahihkan hadis Ibnu Umar ni, waqfahu, hadis itu terhenti kepada Ibnu Umar. Maksudnya hadis tu bukan kata-kata Rasulullah. Maksudnya hadis itu terhenti kepada Ibnu Umar. Maksudnya itu praktik Ibnu Umar lah. Maksudnya Ibnu Umar bila dia tayamum dia akan tepuk 2 kali. Yang pertama sapu muka, yang kedua sapu tangan sampai ke siku. Okey, kalau kita nak bincang secara akademik, kadang orang tanya, ustaz, kalau untuk saya ustaz rasa hak mana lebih kuat pandangan tu? Okey, dia macam ni. Kita kena ingat sunnah Nabi SAW merentasi mana-mana mazhab. Itu kita kena pegang. Jangan kita letak mazhab lebih tinggi daripada sunnah. Itu bahaya. Kan? Kita kena letak Al-Quran di atas sekali. Yang kedua sunnah. Kan? Lepas tu ijma'. Kalau dalam mazhab Syafi'i, 4 ni kias. Kan? Ijma' tu persepakatan ulama. Kan? Kias ni maksudnya dia nak tengok hukum ni dengan hukum yang lain. Qebau boleh tak buat korban? Sebab sebut lembu ya. Al-Quran tak sebut pun qebau. Boleh tak buat korban? Ini dia panggil kias. Kan? Bab zakat, kan? Bab zakat berah. Al-Quran tak sebut pun berah. Al-Quran tak sebut pun nasi. Kan? Ni kadang keluar hadis palsu. Nabi suka makan nasi Arab. Itu semua hadis palsu. Zaman Nabi tak ada nasi Arab. Kan? Perkataan nasi dalam hadis pun tak ada. Kan? Yang keluar nasi ni sebenarnya berah ni ulama kias. Mazhab Syafi'i kiaskan berah kena banyak zakat untuk zakat pertanian. Kias pada kurma. Tabiat yang ada pada berah ni bila makan nasi mengenyangkan. Berah boleh disimpan lama. Itu dia panggil kias. Kan? Dia panggil kias. Jadi nak cerita, kita kena set dalam hukum ni, perlembagaan hukum agama ni, yang pertama Al-Quran, lepas tu sunnah. Mazhab duduk bawah tu. Kan, mazhab duduk bawah tu. Sebab kadang-kadang kita ni, kadang ada masyarakat kita ni, kadang tuan sekalian, dia kata mazhab kata macam ni. Kita kata dak, Nabi kata macam ni. Kami dah lama dah ramai, salah kot mazhab. Kan? Kita kata dak, itu sunnah. Kan? Itu sunnah ni merentasi mana-mana fahaman mazhab. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i sebut dekat kita. Kan? Imam Syafi'i kata apa? Dia kata ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'aha liqauli ahad. Sepakat para ulama, Imam Syafi'i kata, sepakat para ulama menyatakan sesiapa yang jelas bagi dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'a, tidak halal, maksudnya haram bagi dia tinggal sunnah Nabi semata-mata nak ikut pandangan orang lain. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Sebab tu kita kena set, jadikan prinsip kita Al-Quran sunnah paling atas. Kan? Jadi dalam isu tayamum, walaupun terserah kepada amalan kita, cuma dari sudut kekuatan pandangan itu, sebenarnya tayamum ni sapu muka dan sapu 2 tangan saja. Cuma kalau kita nak sapu sampai ke siku, mungkin kita boleh ambil pandangan yang kita kata ini merupakan ijtihad Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tentulah kita kata amalan Ibnu Umar dengan amalan Nabi, tentulah kuatnya amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan yang terakhirnya penghujung ayat tu, tengok Allah kata apa? Allah kata sebenarnya apa yang Allah nak bukan nak menyusahkan kamu. Allah kata, Allah cerita tentang wuduk, tentang mandi wajib, tentang tayamum.
Allah kata Allah nak memudahkan kamu, Allah nak membersihkan kamu. Itu je matlamat Allah Ta'ala. Waliyutimma ni'matah, Allah nak sempurnakan nikmatnya kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Allahu Akbar. Jadi kembali kepada apa yang kita sebut pada muqaddimah tentang bagaimana agama ini memudahkan apabila kita faham tentang agama. Dan syarat dan untuk kita rasa mudah dalam agama, kita kena belajar Al-Quran, kena belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah permudahkan untuk kita dalam kita mengamalkan Islam yang kita anuti ini. Wallahu a'lam. Ada soalan apa sebelum kita tangguh kuliah kita pada malam ni? Ya, silakan. Ya. Biasanya lah bila anak kita nak besar, kita buat program baca Quran. Ya. Di ataupun di surau. Adakah amalan ini bercanggah ataupun bagaimana keadaannya? Ya. Pertama. Yang kedua, berkenaan dengan tahlil. Okey. Kiranya keluarga ayah kita meninggal, panggil dalam orang kita buat tahlil. Ya. Nah, adakah amalan ini bercanggah ataupun bagaimana? Ya. Okey. Terima kasih soalan. Okey, soalan yang pertama berkaitan dengan adab bacaan Yasin yang dilaksanakan dalam masyarakat. Dan soalan yang kedua berkaitan dengan tahlil, tahlil arwah. Kalau tahlil tu sebenarnya tahlil ni la ilaha illallah. Kan? La ilallah itu tahlil sebenarnya, tetapi upacara tahlil yang ada dalam masyarakat. Okey. Yang pertama berkaitan dengan bacaan Yasin. Untuk makluman kita tuan-tuan sekalian, kan dalam Al-Quran ada 114 surah. Dan salah satu surahnya ialah surah Yasin. Surah Yasin. Okey. Untuk kita nak sayang mana-mana surah dalam Al-Quran, tak ada masalah. Mungkin kita ni sayang surah Al-Baqarah, hari-hari baca Baqarah. Kan? Kita sayang surah Al-Kahfi, hari-hari surah Kahfi. Kita sayang surah Tabaraka yang diamalkan oleh Nabi SAW setiap malam sebelum tidur, kita pun baca Tabaraka. Kan? Pemilihan surah hak kita. Kita sayang surah tu. Kan? Tetapi yang jadi isu apabila kita mengkhususkan surah. Kan? Mengkhususkan, okey, malam Jumaat khas baca Yasin. Kan? Okey, kita nak tahu juga malam Jumaat khas baca Yasin tu, adakah itu amalan Nabi? Okey, kalau amalan Nabi baca surah Al-Kahfi. Okey, kalau orang tanya, Ustaz, salah tak kalau saya baca surah Yasin malam Jumaat? Tak salah lah. Boleh baca. Tetapi sampai nak baca setiap minggu tu, ataupun baca dengan keadaan, Ustaz, saya baca malam Jumaat ni sebab ada pahala khas. Okey, itu timbul isu. Pahala ni siapa nak bagi tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala nak bagi. Bila Allah Ta'ala nak bagi, kita kata bila pahala khas, dapat ganjaran khas, kita kata siapa yang cerita? Allah cerita ataupun Nabi cerita? Kalau tak ada siapa-siapa cerita, kita pergi baca dengan andaian dapat pahala khas, itu kita telah tambah sesuatu dalam agama. Tetapi kalau semata-mata nak baca, Ustaz, saya kalau hari Rabu ni saya rasa rasa senang nak baca surah ni, kan? Dan tidak ada penetapan apa. Dia yang ada penetapan ni tuan-tuan sekalian, sebab yang ulama sebut kita tidak boleh mengkhususkan bacaan, solat, puasa, sebab Nabi dah sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata la takhussu yaumal jumu'ah bisiyamin wa qiyamin. Nabi kata janganlah kamu khususkan hari Jumaat dengan puasa, dengan qiyamul lail. Nabi larang. Maksud Nabi tak bagi kita mengkhususkan tertentu. Apatah lagi kadang-kadang kita kata dalam masyarakat kita ni, bacaan Yasin, orang nak pergi Mekah Yasin, orang nak mati pun Yasin, lepas mati Yasin, anak nak periksa Yasin, malam Jumaat Yasin. Kan? Jadi Yasin tu dah jadi adat. Okey.
kita tak nafikan memang ada hadis riwayat Imam Ahmad yang mana Yasin qalbul Quran, Yasin jantung kepada Al-Quran. Okey, sebenarnya hadis-hadis yang berkaitan dengan Yasin kebanyakannya hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dan kebanyakan juga hadis tu banyak hadis yang terlalu dhaif, sebagaimana yang diceritakan oleh ulama hadis, kan. Okey, jadi kalau setakat kita nak baca sebab kita minat surah tu, boleh baca, kan, tetapi dengan kita mengadapkan. Dan orang yang menafikan surah Yasin pun kena berhati-hati juga, sebab Yasin ni surah Al-Quran. Jangan pula kita benci surah tu, tak boleh, haram kita benci surah. Tetapi kita kena ingat, dalam Al-Quran ada 114 surah. Sebab apa kita pergi fokus satu surah tu sahaja? Okey, boleh tak Ustaz, dalam majlis tertentu kami nak baca Al-Quran tanpa kami khususkan Yasin? Boleh. Dalam hadis riwayat Tirmizi, nak cerita selepas baca Quran, sebelum baca Quran ataupun selepas baca Quran, kita boleh doa. Dan mudah-mudahan doa itu mustajab. Kan Nabi sebut macam mana dalam hadis At-Tirmizi, Nabi kata iqra'ul Quran wasalullaha bihi fa innan nasa ba'dakum yaqra'unal Quran yas'alunan nasa bihi. Kan Nabi kata bacalah Al-Quran dan mintalah sesuatu dengan Allah Ta'ala. Kan, jadi sama ada sebelum baca Quran kita minta ataupun lepas baca Quran kita minta. Maksudnya lepas kita baca Quran kita pun angkat tangan berdoa, ya Allah, kan berilah sesuatu kepada aku. Sebab wasallallahu bihi, Nabi kata mintalah sesuatu dengan Allah. Wasalullah ni boleh terjemah dua, satu kita minta, satu lagi jadikan Al-Quran itu sebagai wasilah penghubung kita dengan Tuhan. Sebab Al-Quran berkat, mustajab dengan kita berdoa, kan. Lalu Nabi kata fa innan nasa ba'dakum, sesungguhnya manusia selepas kamu ada grup, ada kumpulan yang baca Al-Quran minta upah dengan manusia. Ya, akhir zaman ada tuan-tuan sekalian. Nabi sebut tu zaman kita sekarang ni ambil upah baca Quran. Kan, cara upah tu kadang-kadang tuan rumah yang bagi upah. Dia kata hampa mai rumahku, aku buat nasi Arab malam ni. Kita dengar nasi Arab tu telinga lah, baca Quran tak lagi. Kan, kadang-kadang ada majlis tertentu baca Quran satu juzuk dibayar 30. Okey, tuan-tuan sekalian, sebenarnya disebut dalam kitab Al-Ijma', bagaimana ijma' para ulama menyatakan setiap pahala dalam bentuk upah tidak sampai kepada si mati. Inilah pegangan yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kan, maksudnya kita dalam bentuk upah, contoh kita kata mak kita mati dah, ayah kita mati dah. Kalaulah kita nak pakai pandangan yang baca Quran sedekah pahala sampai kepada si mati, sebagaimana pandangan mazhab Hambali, kan, sebagaimana pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, antara pandangan dia kata baca Quran sedekah pahala mudah-mudahan sampai, kan. Tetapi kalau Imam Syafi'i, memang Syafi'i kata tak sampai lah. Kalau kita nak ambil pandangan kata sampai, kita baca Quran kita nak sedekah pahala, kita nak ambil pandangan kata sampai, mudah-mudahan sampai, mengikut pandangan yang kata sampai, tapi dengan syarat bukan upah lah. Kalau kita pergi upah orang, contoh tuan-tuan sekalian kata, Ustaz, saya bagi RM50 kat Ustaz, Ustaz baca Quran sedekah pahala dekat ayah saya. Ustaz yang baca Quran RM50 itu dia kira siap dah. Al-Quran ada 20 muka surat, jadi RM50 jadi satu muka surat lebih kurang, duk kira dah ni, duk tengah baca ni. Jadi baca tu nama ikhlas macam mana, kan, nak ikhlas macam mana, kan. Mungkin yang terbaiknya orang yang baca Quran dia berdoa selepas tu, sebab ada disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang mana Nabi suruh kita berdoa sama ada sebelum baca Quran ataupun selepas baca Quran, kan. Jadi adakah amalan itu dilakukan pada zaman Nabi? Wallahu alam, setakat hadis yang kita jumpa memang tak ada lah. Kalau tidak, tak mungkinlah ulama khilaf, kan. Dia benar hak khilaf ni tuan-tuan sekalian, sebab Nabi tak buat je, kan. Kalau Nabi buat malam Jumaat Nabi baca Yasin,
Ada sahabat-sahabat dari Madinah Nabi Mekah Nabi baca Yasin, ataupun sahabat yang hampir nak mati Nabi baca Yasin, benda ni takkan jadi khilaf. Yang jadi khilaf sebab Nabi tak buat. Jadi itu tupu sekalian, diberi pilihan depan kita. Maksudnya nak ikut sama macam Nabi ke tak sama macam Nabi. Itu je sebenarnya. Kita isu ni mungkin kita tak perlu nak pertelingkahan, nak panjangkan. Dia macam ni. Semua daripada kita sepakat, semua ahli sunnah wal jamaah. Betul? Kita semua sunnah belaka. Nak nama ahli sunnah tu betul ke kita ikut sunnah? Itu sahaja. Kan? Jadi kita boleh sepakat malam Jumaat, mungkin masjid ni dia ada baca Yasin. Tak salah pun kalau kita nak tukar baca surah Kahfi. Kan? Ataupun kita buat nak baca juga Yasin. Okey, ada 4 minggu. Kan? Minggu pertama Kahfi, kedua Yasin, minggu ketiga Tabarakah, minggu keempat Sejadah. Kan? Kita pelbagaikan surah. Itu lebih baik sebab kita tak mengkhususkan sebagaimana Nabi larang kita mengkhususkan sesuatu amalan yang Nabi tak khususkan. Isu kecil ya. Sekarang ni nak ikut sama macam Nabi ataupun tak, bukan isu yang kita kata ustaz salah tak kalau kami tak ikut Nabi. Kalau tak ikut Nabi itu sebenarnya salah dari sudut tu. Masalah kita buat amalan tu Allah terima tak? Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah terima. Tetapi dari sudut tak sama dengan Nabi, memang tak samalah. Jadi kita carilah sesuatu yang sama macam Nabi. Dan isu yang kenuri tahlil. Okey, isu ni dibincang dengan panjang dalam mazhab Hambali. Kan? Mazhab Syafi'i ni, Imam Syafi'i ni dia agak ketat dalam isu bab sedekah kepada si mati. Kalau kita tengok dalam pandangan Imam Syafi'i, baca Quran, sedekah kepada si mati tak sampai. Kan Imam Syafi'i kata, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kan Imam Syafi'i kata berdasarkan ayat tu, manusia ni hanya dia dapat apa yang dia usahakan. Disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir berkaitan dengan ayat tu. Itu kata-kata Imam Syafi'i. Kan? Cuma isu yang kita kata bacaan zikir, bacaan Quran itu dibincangkan dalam mazhab Hambali dan ulama mazhab Syafi'i kontemporari lah, ulama yang kita kata mutaakhirin, yang akhir-akhir ini bersetuju dengan pandangan tu. Dalam keadaan baca Quran, sedekah kepada si mati. Dia isu tahlil ni sebenarnya kita nak sedekah kepada si mati. Untuk kita baca sendiri dapat pahala, memang dapat pahala. Kan? Nak sedekah kepada si mati ni sebab kita pun nak kena tahu juga Nabi sebutkan, Nabi tak sebut. Hak Nabi sebut kita dah sepakat. Kan? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata idza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam terputus semua amalan. Tak dapat pahala dah. Kecuali ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Kan? Maksudnya itu antara perkara yang sampai kepada si mati. Dalam isu tahlil, baca Quran, berzikir, istighfar, sedekah, kita kata nak sedekah untuk si mati, istighfar, doa, itu dah sepakat. Kan? Kita minta ampun, istighfar untuk ayah kita yang dah meninggal, itu sepakat ulama kata sampai. Berdoa sepakat. Cuma isu bacaan Al-Quran dan zikir. Contoh, kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah, jadikanlah pahala tasbih yang aku baca, aku nak sedekah pahala kepada ayahku. Sampai tak? Itu isu dia. Kita pun baca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, jadikanlah pahala surah qul huwallahu yang aku baca ni, aku nak sedekah pada si mati. Sebab tu dalam mazhab Hambali mensyaratkan doa Allahumma ja'al sawabama qara'nahu. Ya Allah, jadikanlah pahala apa yang kami baca ni, wa uhdina ilal mayyit, kami nak sedekah pahala pada si mati. Kadang-kadang orang kita baca ya. Kan bila ada kadang orang mati kan, pakat dia kata Al-Fatihah, semua pakat Al-Fatihah belaka. Kan? Baca alhamdulillah pun. Kan duk tengok dalam mesej, perasan tak? Oh ni kawan kita meninggal kemarin. Al-Fatihah, hak ni berbelah Al-Fatihah, hak ni berbelah Al-Fatihah. Jadi siapa yang baca? Kan? Kalau baca saja belum tentu sampai pahala pada si mati. Sebab pahala tu sampai pada si mati jika kita niatkan pahala itu sampai pada si mati. Itu pandangan dalam mazhab Hambali. Okey,
kalaulah kita ambil pandangan yang kata sampai, kan kita baca Al-Quran, kita pendoa, ya Allah, jadikanlah pahala yang aku baca ini, aku nak sedekah pahala kepada tok wan aku, tok aku, pak menakan aku, kita persebut, kita namakan setiap orang tu. Kalau Allah mustajabkan doa kita, mudah-mudahan sampai, kan? Okey, yang timbul isu bukan pada hantar pahala dalam bentuk macam tu. Itu ada khilaf yang dia panggil khilaf yang muktabar. Muktabar ni maksudnya masing-masing ada hujah. Yang jadi masalah sekarang ni kenduri itu sendiri. Tuan-tuan sekalian, saya ambil contoh, kan? Orang mati, keluarga sedih, betul tak? Keluarga sedih. Keluarga yang sama buat kenduri malam tu, jemput kawan-kawan mai kenduri tahlil. Agak-agak orang yang makan kenduri tahlil mai makan, depa seronok kan depa sedih juga? Depa seronok sebenarnya mai makan. Kadang-kadang Tok Imam baca doa tu, Tok Imam baca doa panjang sangat, orang duk lapar dah ni, kan? Nampak sangat hak yang duk amin tu tak ikhlas, kan? Jadi kenduri itu sebenarnya majlis keraian itu yang jadi fitnah. Itu tak kira lagi harta anak yatim lah, mengadakan sesuatu keraian ni sebenarnya untuk menggembirakan. Sebab tu Imam An-Nawawi sebut bagaimana ijma' ulama menyatakan buat kenduri kat rumah si mati minan niyahah, termasuk dalam meratap. Imam An-Nawawi ni mazhab Syafi'i. Kan kadang-kadang orang kita pandai je, Imam Syafi'i mengharuskan tahlil. Kita kata Imam Nawawi itu siapa? Kan? Dia tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Saya rasa dalam isu ni kita boleh kendurkan dengan kita ambil pandangan yang ada persamaan. Mungkinlah kalau tuan-tuan sekalian nak anggap sampai pahala bersemati dengan berkat doa, mudah-mudahan kita zikir, baca Quran, nak sedekah pahala dengan doa tu, mudah-mudahan, sebab ada pandangan yang kata sampai itu khilaf mutabar. Tetapi dengan buat kenduri di rumah itu, buat kenduri di rumah tu, kan, maksudnya mungkin kita boleh baca Quran, sedekah pahala, kan? Sebab kalau tanya Ustaz Nabi buat tak? Memang Nabi tak buat lah. Khadijah meninggal, Nabi buat kenduri ke? Tak ada, kan? Di Madinah kawan-kawan Nabi yang terbunuh ketika peperangan Badar, peperangan Uhud, kotlah nak buat sampai 7 malam, kan, meraihkan sampai sebulan, kan? Sebab jasa orang yang mati perang Uhud tu hebat, perang Badar hebat, kan? Tak ada disebut dalam hadis. Itu yang jadi khilaf. Jadi berbalik kepada isu ni tuan-tuan sekalian, kesimpulannya kalau Nabi tak buat, kita tak payah buatlah. Cari yang sepakat, yang sama macam Nabi, itulah yang menyelamatkan kita. Sebab yang nak bagi pahala bukan orang ramai, tetapi yang nak bagi pahala ialah Allah Ta'ala. Dan Allah hantar Rasul untuk tunjuk contoh kepada kita, dan kita tirulah contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita dapat kongsi pada malam ni. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri, terima kasih kepada Jabatan Hailu Agama Islam, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang bersama-sama pada malam ni, yang menjayakan masjid pada malam ni, terutamanya ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan mudah-mudahan kita teguh di atas jalan Islam dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.